Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua. Selamat bertemu lagi untuk bahagian 2 bagi siri bagaimana kita membina laman web menggunakan Weebly. And for those yang first time datang ke sini, datang ke channel saya Dr. Fariza, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang untuk notifikasi ya. Okey, untuk bahagian kedua ini saya akan menerangkan bagaimana kita boleh menggunakan ruang untuk menu build ya, di mana kita boleh memasukkan elemen-elemen yang ada di dalam laman web kita. Okey, jom kita cuba sekarang. Okey, baiklah. Untuk bahagian yang pertama, saya telah tunjukkan macam mana cara untuk kita masukkan pages kan, dan juga apa perbezaan antara standard page dan juga block page. So sekarang ni let's say we are ready to edit and then add some elements into our new website. Dan kita pergi ke build button ya, ruang build ini. Dan kita perhatikan di sebelah kiri ini banyak button yang boleh kita gunakan untuk kita memasukkan elemen-elemen ke dalam website kita. Dan first thing first, kita pergi ke ruang home, page pertama ataupun halaman utama bagi website kita. Dan perhatikan this is the original template yang telah saya pilih sebelum ini. Let's say untuk gambar ini ataupun header ni, kita sebenarnya boleh tukar dia. Cara untuk kita ubah gambar yang ada di dalam header ialah dengan cara kita menekan kepada ruang ya, kita klik pada gambar ini dan klik pada edit background. So kita boleh klik pada replace. Okay, perhatikan ya, dia akan prompt kita untuk kita upload gambar daripada komputer. Okay, dan secara alternatifnya, kalau kita tak ada gambar ataupun kita hanya nak menggunakan gambar yang ada di dalam library Weebly, kita juga boleh berbuat demikian. Itu dengan cara kita klik pada butang pangkah ini. Dan di sini kita boleh pilihlah mana-mana gambar yang sesuai dengan konsep ataupun tajuk website yang hendak kita bangunkan yang telah tersedia ada di dalam ruang Weebly. Misalnya saya boleh pilih gambar ini dan saya klik pada select button dan perhatikan gambar ini telah pun berada menggantikan gambar yang asal. Or alternatively, kalau saya suka, saya klik pada save lah ya. Dan kalau sekiranya kita nak ubah lagi gambar ni, kita boleh klik pada gambar ya, sekali dan kita klik pada edit button, replace, kemudian kita boleh carilah di mana gambar yang kita nak tukar ataupun kita nak replace dengan yang original di dalam Weebly tu tadi dengan gambar yang telah kita sediakan. So klik pada upload a photo from your computer. Okay, dan saya telah muat naik gambar inilah yang telah saya ambil daripada Google Image yang tidak ada isu dari sudut license ya, free to be used. Okay, perhatikan kita ada perkataan creative ambitions di sini. Kalau sekiranya kita tak nak, kita just boleh klik pada butang pangkah ni dan klik pada delete. So perkataan itu akan hilanglah. Okey, sekarang ni katakan untuk laman utama ni saya nak masukkan sedikit pengenalan tentang website saya ya. Itu website tentang tunjuk ajar Weebly kan. Alright, so kita boleh go through apa dia elemen-elemen yang telah tersedia ada di dalam template yang telah kita pilih. And then there are some elements that we might want to just discard. Kita tak nak gunakan elemen tersebut. Misalnya untuk ni saya tak nak lagi ada dua gambar kat sini. So saya just klik pada pangkah ni dan saya deletekan gambar tersebut. Okay. And then mungkin dari sudut ini juga saya tak perlukan pembahagian ada dua kolom di sini. So what I can do is just to delete all these elements until you are satisfied dengan apa yang ada lah ya. Okay, misalnya saya nak masukkan sedikit pengenalan tentang website yang telah saya bangunkan ini supaya bila pengunjung datang dia tahu. So website ni tentang macam mana ataupun mengajar macam mana pengguna boleh membangunkan website kan. So mungkin kita boleh pakailah elemen yang sedia ada di sini. Apa yang perlu kita buat ialah just double click dan perkataan asal akan di highlighted dan kita masukkan misalnya selamat
datang. Okay, dan saya boleh justifikan dia, saya letakkan dia supaya berada di tengah-tengah, dan mungkin saya nak ubah sedikit warna perkataan ini. Mungkin saya nak colorkan dia dengan warna merah, merah hati, dan kemudian saya nak masukkan sedikit pengenalan tentang website yang saya bangunkan, dan mungkin saya tak perlukan spacer ni. Spacer ni ialah satu elemen yang boleh kita gunakan untuk kita membina jarak antara title dan juga teks di dalam Weebly. So saya just deletekan dia, dan perhatikan bahagian teks ini telah pun berada lebih rapat dengan title itu tadi. So saya mula memasukkan sedikit maklumat lah tentang website ini. So saya boleh highlightkan dan saya boleh pastekan dengan ayat yang telah pun saya sediakan. Dan untuk ini saya boleh juga mengubah dia punya warna. Dan mungkin saya boleh justifikan dia di tengah-tengah sebegitu, dan mungkin ini juga saya boleh ubah dia punya size lah. Dan mungkin untuk yang ni saya tak perlukan, jadi kita boleh deletekan dia lah. Dan sebenarnya secara peribadi saya lebih gemar untuk menggunakan page yang kita create from scratch. Sebabnya kerana bila kita menggunakan yang template ni, mungkin terjadi seperti macam ni lah, ada bahagian-bahagian yang kita rasa tak perlu, maka kita kena delete satu persatu, sehingga kita puas hati dengan susun atur ataupun apa dia maklumat yang sesuai saja yang perlu ada di dalam laman web kita. So kita boleh teruskan dengan deletekan semua elemen ini supaya tiada elemen yang tidak diperlukan berada di dalam page utama kita itu. Alright. So inilah cara macam mana kita nak masukkan title dan juga teks ke dalam website kita. Katalah kita nak masukkan maklumat tentang kontak, kontak. Okay, kalau kita perhatikan di sini, since kita menggunakan page yang sedia ada ataupun template yang sedia ada, maka kita perlu membuat sedikit rombakan ataupun kita perlu ubah suai lah. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita boleh delete bahagian-bahagian yang kita rasa tidak diperlukan, dan kita boleh juga menambah drag elements ya. Misalnya tadi kita telah pun menggunakan title dan juga teks, dan sekarang ni kita boleh drag image. Katakan kita nak masukkan satu gambar, dan perhatikan apabila kita klik, tarik dan kita bawa ke ruang editor ini, akan ternampak satu garis biru. So garis biru tu sebenarnya panduan kepada kita di mana elemen yang kita tarik itu boleh kita lepaskan, ataupun di mana kita nak letakkan secara exactly di dalam page ataupun ruang yang hendak kita guna pakai. Dan perhatikan sudah ada elemen gambar di sini. So apa yang perlu kita buat, kita just klik pada upload dan kita pilihlah gambar mana yang kita rasa sesuai. Okay, dan saya memilih gambar ini kerana ada perkataan contact us. Dan perhatikan di sini adanya satu titik di mana kita boleh resizekan gambar, kita boleh besarkan. Dan kita boleh sebenarnya kita boleh alignkan dia sama ada ke kiri ataupun ke kanan, tapi dalam kes ni of course kita nak letakkan dia di tengah. Dan kita sebenarnya boleh edit image. Katalah gambar ini saya nak kecilkan sedikit, saya klik pada edit image, dan katalah saya nak cropkan sedikit gambar, saya klik pada button ini dan kita boleh tarikkan dia lah. So maksudnya gambar itu dipotong sedikit supaya dia lebih sesuai dengan ruang yang ada. Kemudian kita klik pada button ini dan kita savekan dia. Ataupun kalau sekiranya kita nak gunakan filter pun boleh jugalah, sama dia nak tambah macam tu ataupun nak gunakan pola XX dan sebagainya. Dan kalau kita setuju ataupun kita rasa gembira dengan pilihan itu, kita just klik pada save button.
Okay, dan pastikan gambar itu telah berubah sedikit lah dari sudut pencahayaan ataupun dari sudut saiz dia. Okay, so dan di sini kita boleh masukkan alamat. Di sini katalah ini adalah nama website kita ataupun nama syarikat kita. Okay, contohnya, dan masukkan alamat lah, alamat company mungkin. Dan kalau sekiranya elemen ini tidak diperlukan, kita boleh ulangi proses yang sama. Kita just delete sahaja mana-mana elemen yang kita rasa tidak perlu untuk kita masukkan di dalam page ini. Dan ini adalah contact form. Kalau kita nak letakkan contact form di sini pun boleh juga, bermakna pengguna-pengguna kita boleh mengisi form ini untuk contact lah. So setiap mesej yang diisi di dalam form ini akan dihantar ke email di mana kita mendaftar untuk membangunkan laman web ini. Right? Selain daripada memasukkan alamat, mungkin kita juga ada social media yang kita nak kaitkan ataupun kita nak hubungkan dengan website ni, ya. Mungkin kita ada Facebook, Twitter, Instagram ataupun mungkin juga YouTube, ya. Jadi kita boleh berbuat demikian dengan pergi ke sebelah kiri dan kita scroll down ke bawah sedikit dan kita cari social icons, ya. Dan kita klik, tarik dan kita lepaskan di bawah alamat ini. Dan nampak tak dia ada ikon-ikon, ya, ataupun logo bagi beberapa social media yang ada lah. So cara untuk kita edit dia, klik sekali dan pergi ambil manage icons. Dan kita kena pastilah mana dia antara social media yang nak kita appear di dalam page ini. So misalnya kita ada Facebook. So apa yang boleh kita buat ialah kita klik pada Facebook ini dan masukkan kita punya laman utama lah, alaman Facebook kita, dan kita pastekan di sini dan kita just klik pada show, ya. So maknanya bila kita klik pada show ni, ikon Facebook akan tersenarai. Sama juga dengan Twitter, kita ulangi dan misalnya contohnya lah di dalam kesemua ini kita kita tak nak tunjukkan LinkedIn, so kita klik pada anak panah ini dan kita just klik pada kita disablekan button untuk show ni, dan link ini akan tersenarai di bawah yang inaktif lah. Dan kalau kita nak tambah, misalnya kita nak tambahkan Pinterest, kita showkan ni, enablekan button show dan kita akan perhatikan yang Pinterest telah pun berada di atas dan kita boleh reorder dia lah, sama ada kita nak letakkan Twitter dulu, Instagram, and then you may want to play around lah dengan susunan ini. Dan once you're happy with that, just click on done button dan kita akan perhatikan ikon-ikon ini akan tersenarai di dalam page kita. Okay, now sekarang ni mungkin kita selesai dengan contact. So katalah saya nak tambah sedikit elemen di dalam blog, dulu saya pernah buat satu page menggunakan blog, iaitu menggunakan blog page. So saya klik pada blog. Dan untuk blog ini dia sedikit lain, maksudnya macam tadi untuk standard page tu kita hanya tarik elemen, kita drag dan drop saja. Tapi untuk kita mulakan satu blog post yang baru ataupun entry yang baru, kita klik pada new post. Okay, dan mungkin untuk entry baru ni saya nak masukkan tentang mungkin 5 rules of blogging, katalah, Okay, dan kalau saya nak masukkan teks, saya boleh just tarik dan lepas, sama seperti proses tadi, dan kita boleh masukkanlah teks apa yang kita mahukan. Dan misalnya kita nak masukkan slideshow, ataupun kita mungkin ada beberapa gambar yang lebih daripada satu, dan kita boleh tarik dan kita lepaskan, bawa ke teks ini, dan di dalam slideshow ini kita boleh pilih dia punya layout lah, sama ada kita nak yang ada thumbnails di bawah ataupun di sebelah kanan, ataupun mungkin di atas. Dan kita just klik continue serta masukkan mana-mana gambar yang kita nak masukkan di dalam entry kita itu. Okay, katalah saya menggunakan gambar yang sama seperti tadi untuk tujuan demo ni. Kita nak masukkan 3 gambar ini dan klik pada save button.
dan gambar ini akan berada dalam bentuk slideshow lah, ya. Dan kalau kita publish nanti, bila kita biarkan, so gambar ni akan terpapar satu demi satu, hanya sama seperti kita buat slideshow bila kita tekan pada play button. Right? Dan kita boleh juga tukar transition kalau kita nak, ya. Okay, dan kita boleh tukar dia punya speed. Kita nak mungkin hanya bagi 3 second sahaja. Dan kita boleh juga masukkan caption dan sebagainya. So yang ni saudari bolehlah cuba untuk explore sendiri. Baik, katalah saya sudah selesai dengan bahan yang saya nak masukkan di dalam entry saya yang pertama. Sebelum kita klik pada post button, mungkin kita boleh ke post options di sini. So kita boleh sebenarnya schedulekan kita punya publication. Kita boleh open comments to all, ataupun kita boleh tutup dia, maksudnya tak ada ruang untuk comments lah. Dan kalau kita rasa kita nak filter terlebih dahulu komen-komen yang diberi, so just click on require approval. But in my case, I always choose the first one, which is open. Dan seterusnya kita ada categories. Menggunakan categories ni sebenarnya sangat memudahkan pengunjung kita, ya. Kerana dengan menggunakan kategori ni, semua entry yang kita telah terbitkan ataupun kita dah publish di dalam laman web kita ni boleh dikategorikan mengikut kata kunci yang khusus lah. Misalnya untuk yang ni, kerana tajuk entry saya adalah tentang 5 rules of blogging, so mungkin kata kunci yang sesuai ialah blog, ya. So kita boleh klik pada new category. Kalau kita nak tambah lagi mungkin guides, blogging dan apa jugalah yang berkaitan. Now kita telah ada 2 kategori yang merujuk kepada entry ini. Once we are done with that, kita klik pada post button. Dan ini adalah entry yang telah kita hasilkan tadi, dan kalau kita klik pada link yang diberi, inilah dia rupa entry yang telah kita buat tadi. Okay, so kita selesai dengan satu entry. Katalah kita nak tambah lagi satu entry, apa yang kita boleh buat ialah kita klik pada new post, dan kita boleh namakan tajuk ini, tajuk entry. Misalnya mungkin saya nak mulakan ataupun second entry would be self introduction. Ya, dan di sini saya sebenarnya nak memasukkan satu code, HTML code. Kita boleh gunakan embed code di sini. So contohnya saya bawa embed code ni, tarik dan lepaskan dalam ruang ini. Jadi saya pergi kepada link yang telah saya bina. Dan saya mungkin nak meminta pengunjung kepada website saya ni untuk memperkenalkan diri mereka. So caranya ialah kita pergi ke share button untuk dapatkan dia punya kod dia. So perhatikan, dia punya ikon tu sama seperti di dalam Weebly, bentuk embed code kat sini. So just klik pada lambang tersebut dan just kopikan dia. Right, dia copy to your clipboard, and then go back to Weebly dan kita patah balik ke sini, ambil edit custom HTML dan pastekan dia. Dan apa yang kita boleh lihat ialah Weebly tersebut, Padlet tersebut telah pun embedded, telah pun dibenamkan di dalam website ini. Alright. Okay, let's say mungkin saya nak masukkan teks. Kita boleh masukkan teks lah. Klik dan tarik serta lepaskan. Mungkin kita boleh masukkan sedikit arahan, ya, apa yang perlu dibuat oleh peserta ataupun pengunjung website kita. And then ada lagi beberapa elemen yang saya nak tunjukkan. Misalnya mungkin katalah kita nak embed satu video YouTube, ya, masih menggunakan entry yang sama. Misalnya kita boleh klik pada YouTube ni dan tarik serta kita lepaskan. Okay, dan untuk kita menambah URL YouTube ni, kita pergi ke YouTube lah. Okay, misalnya saya nak masukkan video ini tentang blogging tips for beginners, dan apa yang perlu saya buat ialah saya perlu copy URL dia,
ataupun kita boleh juga ambil kat sini, pergi dekat share dan copy URL dia, dan kita balik ke Weebly, klik pada ruang untuk YouTube dan kita pastekan URL yang telah kita pilih tadi. Dan kalau kita klik kat sini, kita nampak tak YouTube tadi telah pun berada di dalam entry kita. Okay. Selain daripada tu, kita boleh juga masukkan dokumen. Katalah kalau saya klik pada ikon ini dan saya tarik serta lepaskan di bawah, dan apa yang boleh kita buat ialah kita klik pada ruang ini dan kita boleh upload file. Dan tunggu sebentar. Dan untuk makluman untuk ruang ini, kita boleh upload sama ada dalam bentuk PDF atau Words ataupun dalam bentuk PowerPoint lah. Okay, so misalnya saya telah muat naik satu manual untuk screencasting. Saya minta maaf lah kerana tak ada yang berkaitan dengan website, just untuk demo saja. Dan pengguna kita sebenarnya boleh download baliklah file yang telah kita muat naik ini. Atau satu cara lagi, kita boleh juga gunakan pilihan iaitu file ini. Ya, kita boleh klik, tarik dan lepaskan. Dan kita boleh klik dan upload file sama seperti proses tadi. Alright. So perhatikan file tersebut berada di sini dan pengguna just boleh klik pada download file untuk mendapatkan file yang telah kita muat naik tadi. Okey, satu lagi sebelum saya terlupa, selain daripada apa yang telah ditunjukkan tadi, kita juga boleh meletakkan link kepada mungkin teks yang ada di dalam kita punya website untuk kita pautkan kepada page-page ataupun website yang berbeza lah. Okay, misalnya di dalam website saya ini, saya ada tuliskan mungkin satu entry tentang synthesizing your literature review ya. Dan di hujung entry yang saya tulis ini, saya telah letakkan satu link di mana pelajar-pelajar boleh klik kalau mereka nak membaca tentang NVivo, dan kalau mereka klik di sini, mereka akan dibawa ke entry yang telah saya tulis ini tentang apakah faedah NVivo. Alright, so caranya ialah kita balik ke Weebly editor tadi. Katalah mungkin kita nak jadikan satu perkataan itu sebagai link ataupun sebagai button lah untuk kita klik. So misalnya for further information, please click here. So perkataan click here ni lah yang akan saya jadikan sebagai button untuk kita letakkan hyperlink itu tadi. Dan apa yang perlu kita buat ialah kita highlight perkataan ni, klik pada create link dan kita masukkan website. Misalnya kita nak share satu website yang berkaitan dan kita pastekan di sini. Right? Dan bila kita post kita klik pada post, so kita akan nampak macam ni lah for further information, click here. Maksudnya dia dah activated kat situ. Kalau kita klik, dan dia akan dibawa ke contohnya bengkel pembinaan blog untuk pendidikan sebagai satu contoh ya. Okay, dan sebelum saya terlupa, kalau kita perhatikan di tepi ni masih lagi dalam bentuk template asal kan. Jadi saudari bolehlah memasukkan apa juga maklumat yang berkaitan, dan mungkin boleh juga nak masukkan mungkin gambar. So prosesnya sama seperti tadi. Atau mungkin juga nak masukkan social icon di sinilah ya. Dan kalau kita perhatikan, ini ada archive kat sini. Archive bermakna entry-entry yang telah kita terbitkan dan dipaparkan mengikut bulan. So sekarang ni mungkin kita bermula dengan bulan Jun, dan nanti kita akan adalah Julai, Ogos dan seterusnya. Dan di sini letaknya kategori yang telah saya letakkan tadi ya. Kita ada dua yang baru, iaitu blog dan juga guides for blogging. Okey, jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak share di dalam bahagian kedua ni, di mana tadi telah sebanyak yang telah saya tunjukkan macam mana kita masukkan title, kita masukkan paragraf kan,
kemudian kita masukkan gambar, kita gunakan slideshow, and then macam mana kita nak embed code ya daripada Padlet atau mungkin daripada Google Form misalnya, boleh juga kita masukkan di dalam website kita. Dan saya juga tunjukkan macam mana kita memasukkan ataupun kita membenamkan file di dalam YouTube, dan macam mana kita menggunakan ikon file untuk kita download file tersebut, dan kita juga menggunakan social icon untuk kita masukkan di dalam website kita. Okey, saya rasa itu saja untuk bahagian 2 ini. Jangan lupa kita bertemu lagi untuk bahagian yang ketiga. Assalamualaikum.